Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita meneruskan pengajian di mana kita sedang menggunakan kitab Fiqh Sunnah dan kita telah sampai ke muka surat 486. Betul ya? Baik, muka surat 486 mengenai waktunya. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan bersama beberapa perkara, antara lain tata tertib apabila kita hendak mendirikan solat qiyamul lail, sebaiknya para jemaah kita tidur awal dan juga kita letakkan niat untuk bangun solat qiyamul lail. Kerana apabila kita telah jatuhkan niat, nescaya katakan atas sebab-sebab tertentu kita tak sadar atau sebagainya, insya-Allah ditulis juga sebagai ganjaran kerana kita telah meletakkan niat untuk bangun malam. Alhamdulillah. Sebaiknya juga kalau dapat kalau katakan memang kita nak bersolat qiyamul lail pada malam itu, mungkin antara lain boleh kita lakukan adalah di waktu siang kita tidur seketika. Kita tidur kailulah katakan, di mana selepas zuhur kalau dapat kita tidur setengah jam adalah baik, kerana itu ibaratnya sahur bagi kita apabila nanti kita hendak qiyamul lail kelak. Baik, apabila kita katakan solat qiyamul lail, kita menghidupkan malam, tak semestinya pada malam sepanjang bulan Ramadan. Qiyamul lail itu sebenarnya bukan hanya dilakukan pada bulan Ramadan, kita boleh laksanakan pada setiap masa, pada setiap hari-hari yang tertentu yang kita ingin lakukan, boleh kita melakukannya. Baik, muka surat 486 kita bincangkan waktunya. Meneruskan perbincangan tentang solat qiyamul lail. Waktu qiyamul lail. Solat malam boleh dikerjakan di permulaan, pertengahan dan penghujung malam dengan syarat sudah mengerjakan solat isyak. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita nak tunaikan solat qiyamul lail, kita boleh laksanakan bila-bila masa saja untuk kita mendirikan solat qiyamul lail. Sama ada permulaan malam, pertengahan malam atau penghujung malam. Yang penting selepas kita mendirikan solat isyak. Jadi apabila kita belum mendirikan solat isyak, itu bukan dikatakan sebagai solat qiyamul lail. Jadi kita mesti hendak habiskan, kita dirikan solat isyak, baru kita mendirikan solat qiyamul lail. Jadi penulis katakan kita boleh mendirikannya pada awal malam, pertengahan malam atau penghujung malam. Nanti kita akan bincangkan macam mana kita nak kira awal malam, pertengahan malam atau penghujung malam. Ketika menceritakan sifat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas menceritakan. Jadi Anas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, "Ma kunna nasha'u an narahu minal laili musalliyan illa ra'ainah." Apabila kita ingin melihat Nabi SAW mengerjakan solat malam, di saat itu pasti kita dapat melihatnya. Dan bila sahaja kita hendak melihat tidurnya Nabi SAW, di saat itu pula lah kita dapat melihatnya. Apabila berpuasa, maka beliau sentiasa melakukannya hingga kami mengira bahawasanya beliau tidak pernah berbuka. Tetapi kalau beliau berbuka, maka kami pun menduga seakan-akan beliau tidak pernah berpuasa. Apa maksud di sini? Dalam hadis ini, para jemaah yang dirahmati Allah, Anas menceritakan bahawasanya Rasulullah SAW menjalani kehidupan dalam keadaan tenang dan tidak terlalu bahasa kita ekstrim. Maksudnya kadang-kala Nabi SAW qiyamul lail dan kadang-kala Nabi SAW memang tidak qiyamul lail. Kadang-kala Nabi SAW berpuasa dan kadang-kala tidak berpuasa. Dan jadi kalau para sahabat nak lihat Nabi qiyamul lail, maka akan dapat lihat Rasulullah SAW berqiyamul lail. Dan kadang-kala para sahabat nak lihat Nabi tidur, maka mereka juga akan lihat Nabi tidur. Jadi Nabi SAW bukanlah berqiyamul lail setiap malam dan sebagainya. Ataupun maksudnya sehingga tidak tidur. InsyaAllah kita akan kupaskan.
Baik, Al-Hafiz berkata solat tahajud Rasulullah SAW tidak ada ketentuan waktunya. Beliau mengerjakan pada waktu yang senang dan pada waktu-waktu tertentu. Baik, apabila kita katakan solat qiyamul lail, maka di sana ada waktu yang afdal. Apakah waktu yang paling afdal? Malam itu terbagi kepada 3 para jemaah yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan waktu yang paling afdal adalah 1/3 malam terakhir. Jadi kita lihat, penulis mengatakan waktu yang paling afdal. Sebaik-baik waktu mengerjakan solat qiyamul lail, waktu mendirikan solat malam adalah 1/3 malam terakhir. Jadi 1/3 malam terakhir adalah waktu yang paling afdal. Apakah dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yanzilu Rabbuna azza wa jalla kullu lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqul." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia apabila sampai ataupun baki 1/3 malam yang terakhir. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyeru, "Man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala lalu menyeru bahawasanya barang siapa berdoa kepadaku, nescaya Allah Taala nescaya aku akan memperkenankan doanya. Barang siapa meminta, nescaya akan aku perkenankan. Barang siapa mohon pengampunan, akan aku memberi pengampunan. Jadi perkara ini berlaku pada setiap malam. Apabila baki tinggal 1/3, tinggal 1/3 malam terakhir, berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengkhabarkan Allah Ta'ala turun ke langit dunia lalu menyeru, barang siapa berdoa Allah Ta'ala kabulkan, barang siapa meminta Allah Ta'ala perkenankan, barang siapa mohon pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan pengampunan kepadanya. Bilakah itu? 1/3 malam terakhir. 1/3 malam terakhir bila? Pada setiap malam. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah berdasarkan hadis ini. Jadi ini menunjukkan dalil bahawasanya waktu yang paling afdal untuk berqiyamul lail adalah 1/3 malam terakhir. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita katakan 1/3 malam terakhir pula, bilakah yang dimaksudkan dengan 1/3 malam yang terakhir? Baik, kita lihat. Malam terbagi kepada tiga, ya. Jadi apabila kita katakan sepanjang malam terbagi kepada 3, bilakah kita nak identify sekarang? Bilakah waktu 1/3 malam yang terakhir? Bilakah bermulanya malam? Malam bermula dengan masuknya waktu maghrib. Bilakah berakhirnya malam? Berakhirnya malam dengan masuknya waktu subuh. Daripada maghrib sampai subuh, itulah malam. Jadi kita nak identify 1/3, kita nak cari apakah maksud 1/3 malam terakhir. Kalaulah malam itu bermula dengan dikatakan sebagai waktu maghrib, maghrib pukul berapa? Kadang-kala maghrib awal, kadang-kala maghrib lambat. Lebih kurang plus minus mungkin pukul 7. Maghrib pukul 7. Kalau maghrib pukul 7 awal, nescaya subuh pun awal. Subuh lebih kurang pukul 5.30. Kadang-kala maghrib lewat. Maghrib kadang-kala sampai 7 suku baru maghrib. Kalau maghrib 7 suku, selalunya subuh pun lewat sedikit, maka kadang-kala 5.45 masuk waktu subuh. Baik, kita lihat untuk memudahkan perkiraan, kita katakan mulanya masuk maghrib pada pukul 7 malam. Kita nak cari sekarang, bilakah 1/3 malam terakhir? Pukul 7 malam maghrib. Kita lihat konteks Singapura dan konteks Malaysia, ya. Kalau pukul 7 maghrib dan subuh pukul 5.30, berarti berapa jam? Pukul 7, ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 5.30. Jadi malam itu di kawasan Singapura, di kawasan Malaysia lebih kurang 10 jam setengah.
Baik, kita nak cari sekarang 1/3 malam terakhir. 10 jam setengah ni malam, daripada maghrib sampai subuh. 10 jam setengah divide by 3. Kita bagi 3. Kerana kita nak katakan 1/3 malam pertama, 1/3 malam kedua, 1/3 malam terakhir. Kalau 10 jam setengah divide by 3, berarti 1/3 tu 3 jam setengah. 3 jam setengah, 3 jam setengah, 3 jam setengah. Berarti 10 jam setengah. Baik, kita nak cari sekarang. Kalau kita katakan 1/3 tu 3 jam setengah, bilakah 1/3 malam pertama? Maghrib bermula pukul 7. 1/3 malam pertama adalah pukul 7, 8, 9, 10, 10. Jadi 1/3 malam adalah daripada pukul 7 sampai pukul 10.30. 1/3 malam kedua berarti daripada 10.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2. Daripada 10.30 sampai pukul 2 adalah 2/3 malam. Dia berarti 1/3 malam pertengahan. Ya, 10.30 sampai pukul 2. Jadi 1/3 malam terakhir itu bila? Daripada pukul 2, 3, 4, 5, 5.30. Jadi 1/3 of the night adalah lebih kurang daripada pukul 2 sampai pukul 5.30. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Nescaya waktu yang paling afdal yang dikatakan 1/3 malam terakhir adalah, kalau konteks Singapura, konteks Malaysia, lebih kurang kawasan kita ini adalah lebih kurang bermula daripada pukul 2 pagi sampailah pukul 5.30 pagi, atau dikatakan sebagai sampai masuk waktu subuh. Pada ketika itu, nescaya berdasarkan hadis Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, Allah Taala turun ke langit dunia lalu menyeru, barang siapa yang ingin bermohon, Allah Taala akan kabulkan permintaannya. Barang siapa yang meminta, Allah Taala akan berikan. Barang siapa yang mohon pengampunan, Allah Taala akan memberikan pengampunan. Dan itu berlaku pada setiap malam 1/3 malam terakhir, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, hadis seterusnya dari Amr bin Abbas katanya, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu minar rabbi fi jawfil lailil akhir. Waktu seorang hamba itu yang paling sangat dekat dengan Tuhannya adalah pada waktu malam yang terakhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah fayakun. Nescaya barang siapa yang mampu untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka lakukanlah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Anas menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang hamba itu sangat dekat dengan Tuhannya pada fil jawfil lail, pada penghujung malam. Nescaya barang siapa yang mampu untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya pada hujung malam itu, maka lakukanlah. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah, dapat kita lihat bahawasanya waktu yang terafdal untuk seseorang itu berqiyamul lail, menghidupkan malam, adalah waktu yang terakhir, malam yang terakhir. Dan kita katakan tadi, malam terbagi kepada 3. Nescaya 1/3 malam yang pertama, 1/3 malam kedua, 1/3 malam terakhir. Dan 1/3 malam terakhir lebih kurang bermula daripada 2 pagi sampai masuk waktu subuh. Nescaya kalau kita tak dapat mampu bangun pukul 2 pagi, tak dapat mampu bangun pukul 3 pagi, kalau kita bangun subuh awal sebelum azan subuh, alhamdulillah kita dapat berqiyamul lail selagi mana kita bangun sebelum azan subuh, walau setakat kita laksanakan solat 2 rakaat, solat 4 rakaat, nescaya itulah dia waktu-waktu yang sangat afdal. Abu Muslim bertanya kepada Abu Dhar, ayu qiyamil lail afdal? Qiyamul lail yang mana satukah yang paling afdal? Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani. Qala jawful lailil ghabir wa qalilun fa'iluhu. Maka apabila Abu Muslim bertanya kepada Abu Dhar waktu salat qiyamul lail, berdiri malam, qiyamul lail, nak hidupkan malam, apakah yang paling afdal? Maka
Abu Dzar mengatakan kepada Abu Muslim, soalan yang engkau tanya kepadaku, pernah aku bertanya kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah mengatakan adalah ketika malam yang terakhir, tetapi sangat sedikit orang melakukannya. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi waktu malam yang terakhir, itulah dia waktu yang sangat afdal untuk kita berqiyamul lail. Waktu malam terakhir itu apa? 1/3 malam yang terakhir. Malam terbagi kepada 3, 1/3 malam pertama, 1/3 malam kedua, 1/3 malam ketiga, bererti daripada pukul 2, 3, 4, 5, sejurus sebelum subuh. Seperti macam saya katakan, tak dapat bangun pukul 2.30 pagi, kita bangun subuh pukul berapa? Subuh pukul 5.30. Kita dapat bangun pukul 4.30 atau dapat bangun pukul 5, dapat mendirikan solat, walhamdulillah. Demikian para jemaah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda pula, ahabbu siyami ilallahi siyamu Daud wa habbu salatu ilallahi salatu Daud. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthuhu wa yanamu sudusuhu wa kana yasumu yawman wa yuftir yawman. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, puasa yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Dan solat malam yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solatnya Nabi Daud alaihi salam. Apakah yang dilakukan? Jadi Rasulullah mengatakan bahawasanya beliau ini tidur separuh malam dan pada sepertiganya beliau lalu dia tidur pada seperenamnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya beliau tidur separuh malam, lalu bangun pada sepertiganya. 1/3 Nabi Daud AS lalu bangun, lalu tidur pada seperenamnya. Subhanallah. Dan puasanya Nabi Daud AS adalah 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Di sini dapat kita lihat bahawasanya antara lain adalah Nabi Daud AS adalah seorang Nabi SAW yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat kuat ibadahnya. Ini menolak tanggapan sebahagian golongan yang mendakwa bahawasanya Nabi Daud AS mempunyai ciri-ciri yang tidak baik. Ada sebahagian golongan masyarakat daripada ahlul kitab yang mendakwa sedemikian. Tetapi kalau kita lihat, Rasulullah SAW sendiri memuji puasanya Nabi Daud AS dan solatnya Nabi Daud AS. Alhamdulillah. Daripada sini juga dapat kita lihat barang siapa yang suka berpuasa, yang memang mengamalkan atau suka sangat berpuasa sunat katakan, maka apa yang dilakukan adalah jangan berpuasa setiap hari. Kalau nak puasa tu mungkin boleh puasa setiap hari Senin, setiap hari Khamis. Setiap minggu puasa Senin, Khamis adalah baik. Tapi katakan beliau itu memang lebih minat, lebih suka berpuasa lebih daripada seminggu 2 kali. Nescaya jangan berpuasa setiap hari, tetapi kalau nak puasa Senin, Khamis, Senin puasa, Selasa tak puasa, Rabu puasa, Khamis tak puasa, Jumaat puasa, Sabtu tak puasa. Demikian. Jadi 1 hari puasa, 1 hari tak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Demikian. Ini antara contoh puasanya Nabi Daud alaihi salam. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah bahagian di mengenai waktu yang afdal. Jadi kita dah tahu tentang galakan untuk berqiyamul lail, dan kita dah mengetahui bahawasanya qiyamul lail itu sangat digalakkan, sangat dituntut. Antara amalan-amalan para salafus soleh, waktu yang terafdal, bilakah boleh kita berqiyamul lail? Kita boleh berqiyamul lail apabila selepas tunaikan solat isyak. Selepas tunaikan solat isyak, dah boleh solat qiyamul lail, ya, sampailah waktu subuh. Tetapi paling afdal adalah 1/3 malam yang terakhir. Qiyamul lail pernah kita sebutkan pada pengajian kita yang lalu juga, tidak disyaratkan untuk tidur. Tak semestinya seseorang yang nak qiyamul lail itu
disyaratkan tidur dahulu. Tak semestinya. Jadi dia boleh solat qiyamul lail walaupun dia tidak tidur. Katakan suatu ketika selepas solat isyak, selepas solat ba'diyah isyak, lalu dia tak ngantuk, kemudian dia rasa sayu sangat, rasa macam nak beribadah. Boleh tak dia qiyamul lail? Boleh dia berqiyamul lail. Dia boleh solat tahajud selepas solat isyak tadi. Baik. Soalan seterusnya, solat apa yang dia nak lakukan? Berapakah bilangan rakaat yang perlu dilakukan, yang harus dilakukan? Ini perbincangan seterusnya, bahagian E mengenai jumlah bilangan rakaat solat qiyamul lail. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita kupaskan. Penulis mengatakan, kita sedang bincangkan tentang daripada kitab Fiqh Sunnah di muka surat 488. Penulis mengatakan, para jemaah yang dirahmati Allah, solat malam tidak mempunyai bilangan rakaat yang tertentu. Dengan demikian, jika seseorang mengerjakan solat sunat witir 1 rakaat setelah solat isyak, maka orang itu telah dikatakan sebagai solat malam. Jadi secara umum para jemaah, apabila kita katakan solat qiyamul lail, apakah yang dimaksudkan solat qiyamul lail? Kita mengetahui solat qiyamul lail itu adalah solat selepas solat fardu isyak. Apa juga solat sunat yang kita lakukan selepas solat fardu isyak telah diletakkan sebagai sebahagian daripada solat qiyamul lail. Jadi sebab tu kita katakan pada bulan Ramadan kita solat tarawih. Barang siapa solat tarawih pada bulan Ramadan, berarti dia telah tunaikan solat tahajud. Solat qiyamul lail itu telah dikatakan sebagai sebahagian daripada solat tahajud. Ini contoh para jemaah yang dimaksudkan sebagai menghidupkan malam. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan kerana beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran di sisinya, nescaya diampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Jadi maksud qiyamul Ramadan, menghidupkan malam Ramadan, berarti solat tarawih yang dilakukan selepas solat fardu isyak juga telah dikatakan sebagai qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Maka begitu juga barang siapa mendirikan apa juga solat sunat selepas solat fardu isyak adalah sebahagian daripada solat qiyamul lail. Walau penulis katakan, walau setakat tunaikan 1 rakaat, lepas solat fardu isyak dia buat 1 rakaat solat witir, itu juga adalah sebahagian daripada qiyamul lail. Di sini para jemaah. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu katanya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya minal laili ma qalla aw kathur wa naj'alu akhir dzalika witra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mendirikan solat malam, sama ada banyak atau sedikit. Lakukan solat malam, banyak atau sedikit. Dan sebaiknya juga jadikan akhir solat malam kita itu adalah solat witir. Baik. Di sini dapat kita lihat daripada hadis ini, Rasulullah menyarankan, menggalakkan untuk kita jadikan akhir solat malam kita itu adalah solat witir. Kalau dapat, kita jadikan solat malam yang terakhir solat witir. Kalau katakan seseorang itu memang mampu berqiyamul lail, waktu malam dia bertahajud, maka jangan solat witir awal, jadikan solat witir solat yang terakhir. Tetapi tak menjadi satu syarat. Bukan satu kewajipan witir mesti solat terakhir. Kalau kita nak solat witir awal kerana takut terlupa atau takut tak bangun, maka diperbolehkan. Perkara itu telah kita bincangkan sebelum ini. Walhamdulillah. Baik, kita sedang bincangkan tentang bilangan rakaat. Maka bilangan rakaat itu maksudnya walau setakat 1 rakaat lepas solat isyak kita solat sunat, itu dah juga dikirakan sebagai solat qiyamul lail. Dari Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salatun fi masjidi ta'dilu bi asyratil alafi salatin wa salatun fil masjidil haram ta'dilu bi mi'ati alfi salatin wa salatu bi ardi ribat ta'dilu bi alfi salatin wa akthara min dhalik kulluhu rak'atani yusallihima al-abdu fil jawfil lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahawasanya 1 kali solat
di masjidku ini merupai 1000 kali solat. Ya, menyamai 1000 kali solat. Masjidku ini adalah Masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi di Madinah. Jadi kalau kita mendirikan solat di Masjid Nabawi di Madinah, berarti ianya itu equivalent kepada 1000 kali solat. Dan satu kali solat di Masjidil Haram ibaratnya equivalent menyamai 100,000 kali solat di masjid yang lain. Di sini para jemaah. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahawasanya solatu fi masjid ta'dilu bi asyrati alafin solah. Baik. Kita lihat solat masjidku ini adalah 10,000 solat, dan satu kali solat Masjidil Haram adalah dengan 100,000 solat. Baik, solat di medan jihad. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, solat di medan jihad sama dengan 2 juta solat. Tetapi yang lebih banyak dari kesemua itu adalah 2 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang pada waktu tengah malam. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Dan cuma dalam hadis ini, selepas Rasulullah menjelaskan tentang solat di Masjid Nabi, solat di Masjidil Haram, solat ketika peperangan itu ibaratnya adalah lebih kurang 2 juta solat. Tetapi solat malam di penghujung malam itu adalah lebih baik daripada sedemikian. Cuma apabila kita lihat hadis ini, ada perkara yang tak betul ataupun yang kurang tepat. Atas dasar demikian kita lihat hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Ya, kerana apa? Solat malam itu memang dianjurkan, tetapi tak akan sama solat malam di rumah kalau dibandingkan dengan solat malam di Masjidil Haram atau di Masjid Nabi. Dan berdasarkan hadis-hadis yang lain, solat di Masjid Nabi adalah seibarat 1000 kali solat. Tetapi dalam hadis ini disebutkan 10,000. Ini menunjukkan bahawasanya ada kedhaifan dalam hadis ini. Tak mengapa, apa yang ingin kita bincangkan adalah ganjaran atau dorongan untuk kita mendirikan solat malam, dan solat malam yang terbaik adalah di penghujung malam. Hadis yang lain dari Ilyas bin Muawiyah Al-Muzani radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la budda min salati bilailin walau halba syah wa makana ba'da salatil isya fahuwa minal lail. Seseorang itu mestilah mengerjakan solat malam walaupun hanya sekadar memerah susu. Dan solat yang dikerjakan sesudah isyak itu adalah dikira sebagai solat malam. Maksudnya para jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, antara anjuran di sini adalah kita sangat-sangat digalakkan untuk mendirikan solat malam. Kita sangat-sangat digalakkan untuk menghidupkan malam dengan berqiyamul lail. Walau setakat masa untuk memerah susu. Memerah susu tu masa yang sangat ringkas. Walau setakat 1 rakaat, maksudnya itu. Janganlah sampai pada setiap malam kita tak ada qiyamul lail. Dan kita telah kupaskan apa yang dimaksudkan qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah ibadah ataupun solat yang dilakukan selepas solat fardu isyak. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, kita sambung perbincangan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, ketika membincangkan tentang solat malam, tiba-tiba ada seorang di antara hadirin yang mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nisfuhu wa thuluthuhu rub'uhu fuwaqu halbi naqatin wa fuwaqu halbi syah. Solat malam itu boleh dilakukan pada pertengahan malam, sepertiganya atau seperempatnya, sekadar waktu seseorang memerah susu unta, sekadar waktu seseorang memerah susu kambing. Maksud perbincangan di sini adalah solat malam itu boleh dilakukan pada bila-bila masa. Masa dan jangka masanya itu, walau sekadar memerah susu unta ke memerah susu kambing, ini ibarat kerana para sahabat itu mereka tinggal di padang pasir. Mereka tinggal berkawasan dengan adanya binatang-binatang ternakan, ada kambing, ada unta. Jadi mereka berikan contoh adalah ibarat masa yang pendek itu sekadar memerah susu unta ataupun sekadar memerah susu kambing. Kalau bahasa kita pada hari ini, solatlah malam, walau sekadar istilahnya seteguk air.
Maksudnya gitu. Jadi maksudnya walau sekedar yang masa yang ringkas sekali, walau 2 rakaat, walau 1 rakaat, jangan tinggalkan daripada mendirikan solat malam. Dari Ibnu Abbas katanya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salatil laili wa raghiba fiha hatta qala alaikum bi salatil laili walau rak'ah. Ibnu Abbas mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan, bahkan menyuruh kita melakukan solat malam, dan sangat menggalakkan, memberi motivasi untuk melakukan walau dengan 1 rakaat. Ini contoh. Bukan kita buat setakat 1 rakaat, tetapi at least jangan tinggalkan walau setakat 1 rakaat. Macam mana Ustaz kalau tunaikan solat malam tu walau 1 rakaat? Ini bagi mereka-mereka yang sibuk, mereka-mereka yang agak penat, mungkin selepas solat isyak tak mampu nak berqiyamul lail di waktu malam, tak mampu nak baca Quran. Jadi contohnya lepas solat fardu isyak, bangun tunaikan solat witir 1 rakaat, itu pun minimum ibarat yang telah disebutkan di sini. Bukan untuk kita mengira ataupun mengatakan solat 1 rakaat itu cukup, tetapi ini hanyalah kata-kata kiasan. Lakukan solat malam walaupun setakat 1 rakaat. Ini contoh para jemaah. Contoh yang lainlah kalau kita nak beri galakan untuk orang menderma, katakan dermalah walau setakat 10 sen. Maksud gitulah. Bukan kita suruh derma 10 sen, tetapi derma, jangan tak derma walau setakat 10 sen. 10 sen tu maksudnya very minimum. Walau setakat 10 sen tu dermalah. Bukan kita suruh galakkan derma 10 sen, tetapi untuk menunjukkan. Begitulah di sini. Tunaikan solat malam. Jangan tinggalkan walau setakat 1 rakaat. Dan bagi mereka yang tak ada duit tu, kalau daripada tak derma langsung keluarkanlah 10 sen masuk dalam tabung. Ini contoh para jemaah. Adapun yang lebih afdal adalah mengerjakan solat malam secara berterusan sebanyak 11 atau 13 rakaat. Di samping itu, seseorang juga dibolehkan mengerjakan solat tersebut secara bersambungan atau berpisah-pisah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala ghairuhu an 11 rak'ah." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat malam itu sama ada pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak melebihi daripada 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tuluhunna thumma yusalli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tuluhinna thumma yusalli thalathan. Faqultu ya Rasulullah. Jadi Nabi SAW tidak melebihi 11 rakaat. Aisyah menceritakan bahawasanya baginda tunaikan solat 4 rakaat, lalu tunaikan 3 rakaat. Jangan ditanyalah tentang panjangnya, jangan ditanya tentang khusyuknya dan sebagainya. Nabi tunaikan solat memang panjang, tetapi tidak melebihi 11 rakaat berdasarkan hadis ini. Baik, jadi kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Adakah kamu itu tidur sebelum kamu itu sebelum anda itu mendirikan solat witir? Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, inna aini tanamani wala yanamu qalbi." Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur." Maksud demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi di sini hadis ini menunjukkan dibolehkan kalau kita nak lakukan 11 rakaat atau mengikut riwayat yang lain nak buat 13 rakaat atau nak buat 8 rakaat atau sebagainya. Jadi yang maksud 11 rakaat itu adalah 4 rakaat, dia berarti 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat jadi 8. Kemudian disambung dengan 3 rakaat solat witir. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Qasam bin Muhammad katanya, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul. Beliau mengatakan Aisyah telah mengatakan, kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili 10 raka'atin wa yutiru bi sajadah.
bahawasanya Rasulullah SAW solat malam sebanyak 10 rakaat, kemudian diakhiri dengan 1 rakaat solat witir. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, boleh kita buat 10 rakaat, kemudian buat satu rakaat solat witir, atau buat 8 rakaat, kemudian buat 3 rakaat solat witir, total kita buat 11 rakaat. Kita katakan tentang solat tahajud, solat qiyamul lail, kita boleh buat demikian. Boleh juga kita buat kalau setakat 8 rakaat, kemudian 1 rakaat solat witir, berarti 9 rakaat. Boleh juga kalau kita tak mampu, kita buat 6 rakaat solat malam, kemudian diikuti dengan 1 rakaat solat witir, diperbolehkan. Terpulang. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, bergantung kepada kemampuan kita, bergantung kepada kekhusyukan kita dan sebagainya. Yang penting hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apabila seseorang itu solat malam, beliau itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah waktu malam itu waktu yang khusyuk, beliau itu dapat mengkhusyukkan diri, bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Titiskan air mata. Dan apabila kita katakan solat malam itu, tak perlu kita buat solat malam katakan sampai 11 rakaat tetapi tak khusyuk. Tak perlu kita buat 11 rakaat tetapi kelang kabut. Lebih baik kita buat ringkas, lebih baik kita buat lebih pendek, kurang jumlah rakaatnya. Katakan kita buat setakat 8 rakaat atau 6 rakaat atau bahkan 4 rakaat. 2 rakaat tapi kita panjangkan berdiri, lamakan berdiri, lamakan rukuk, lamakan sujud. Berdiri kita hendaklah lama kalau dapat, kalau mampu. Kemudian rukuknya Nabi SAW hampir sama dengan berdirinya Nabi SAW, kurang sedikit. Dan sujudnya Nabi SAW hampir sama dengan rukuknya Nabi SAW, kurang sedikit. Ini contoh para jemaah. Itu yang dapat kita kalau dapat usahakan. Jadi kalau kita tak dapat solat sampai 11 rakaat kerana kita bekerja atau kelemahan diri kita sendiri, buat 4 rakaat, 6 rakaat. Alhamdulillah. Dapatlah kita laksanakan 6 rakaat atau 4 rakaat atau walau 2 rakaat adalah lebih baik. Di mana kita dapat solat dengan khusyuk, menitiskan air mata, dan kita lamakan rukuk kita, lamakan sujud kita. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Dalam perkara ini, saya lihat pada bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu, ya, kecuali bulan Ramadan yang baru lalu ni lah, kerana baru lalu ni kita sedang berhadapan dengan masalah COVID-19, sedang menghadapi wabak. Tapi tahun-tahun yang lalu, kita lihat di masjid-masjid apabila mereka mendirikan solat malam, alhamdulillah, terutama sekali pada 10 malam terakhir, sebahagian masjid buat qiyamul lail, alhamdulillah. Mereka solat malam, berdiri lama. Cuma satu saya lihat, kelemahan sebahagian daripada kita lah, ya, mungkin satu perkara yang boleh dimuhasabahkan oleh pihak masjid-masjid di negara kita. Para imam berdirinya lama, alhamdulillah, cuma rukuk dan sujudnya ringkas sangat. Kadang-kadang, ya, kalau kita ni yang pernah ikuti solat qiyamul lail, solat tahajud di masjid pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, kita dapati imam tu berdirinya lama. Alhamdulillah, mungkin ada yang baca setengah juz, ataupun kadang-kadang kalau tak setengah juz pun mungkin satu makra', 2 muka surat atau sebagainya. Cuma apabila rukuk tu, rukuknya itu sama seolah-olah seperti rukuk solat isyak. Jadi kita kadang-kadang makmum nak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, macam tak puas. Jadi kalau pihak masjid dapat perbaiki perkara ini, ketika solat malam tu, ketika tahajud pada bulan Ramadan tu, rukuknya itu biarlah lamakan rukuk. Kemudian sujud pun biarlah lama. Kadang-kadang saya dapati sujudnya itu setakat baca subhana rabbiyal a'la 3 kali, itu pun macam pantas. Jadi kalau dapat kita sujud, lamakan sujud. Kerana pada ketika sujud yang lama itu, yang kita dapat khusyuk dan dapat menitiskan air mata, dapat menambahkan tasbih, tahmid, takbir, dapat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah.
Saya akur ada golongan-golongan yang lemah mungkin di belakang, tetapi secara umum golongan-golongan yang lemah tu apabila mereka tak berkemampuan berdiri lama dan sebagainya, mereka solat di rumah. Dan mereka-mereka yang pergi ke masjid itu secara umum para jemaah yang memang psychologically dan mentally prepared nak diri lama, rukuk lama, sujud lama. Jadi nokta di sini moga-moga pihak masjid-masjid secara umum lah ya, tak kira masjid mana sekalipun, dapat perhalusi perkara-perkara begini, kerana seperti mana saya katakan, saya dapati saya pergi ke beberapa masjid, rukuk dan sujud ketika solat tahajud tu kadang-kadang kita pihak imam atau pihak masjid melakukan agak ringkas. Di sini para jemaah apabila kita nak melakukannya sendiri, sebaiknya kita buat berdiri malam itu lama, dan rukuk dan sujudnya tadi juga kita solat lama. Kita lamakan rukuk dan lamakan sujud, insya-Allah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, apabila kita mengatakan tentang solat malam, di sana ada beberapa golongan orang. Ada di antara jemaah yang mungkin solat tahajud hanya pada bulan Ramadan. Ada pula sebahagian jemaah solat tahajud, alhamdulillah, pada cuti-cuti umum dapat solat tahajud, alhamdulillah. Ada sebahagian jemaah pula solat tahajud memandangkan hujung minggu, tak bertugas, tak bekerja, mereka pun dapat solat tahajud, qiyamul lail, alhamdulillah. Ada sebahagian jemaah pula, subhanallah, setiap malam mereka solat tahajud, alhamdulillah. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang telah anugerahkan kemampuan bagi hamba-hambanya yang dipilih. Cuma seperti mana saya katakan, apabila kita lakukan, biarlah kita laksanakan dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan tawaduk, tidak kelang kabut, dan kita lamakan rukuk, lamakan sujud. Cuma perbincangan seterusnya adalah bagi golongan-golongan yang kita katakan sama ada solat tahajudnya tadi pada setiap malam, atau solat tahajudnya pada setiap hujung minggu kerana besok cuti. Jadi ada sebahagian jemaah tu setiap hari Sabtu malam minggu. Jadi besok pagi hari minggu tak bertugas, maka pada ketika itu mereka pun bangun solat tahajud. Jadi setiap every week sedemikian. Jadi bagi golongan ini, golongan yang memang every week buat laksanakan solat tahajud, atau golongan yang memang setiap hari lakukan solat tahajud, solat qiyamul lail, maka kadang-kala atas sebab-sebab tertentu, mungkin pada hujung minggu itu dia penat sangat tertidur, ataupun di waktu malam dia lakukan pada hari-hari, tapi malam ni penat sangat dia tertidur. Jadi persoalan dalam Islam, adakah dikatakan sebagai mengqada solat tahajud, mengqada solat qiyamul lail? Inilah tajuk seterusnya di muka surat 491, mengqada solat malam. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza fatathu salatu minal lail min waj'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 rak'atan. Aisyah menceritakan bahawasanya apabila Nabi SAW tidak sempat mendirikan solat malam, solat qiyamul lail kerana sakit atau lainnya, nescaya Nabi SAW menggantikannya di waktu siang. Nasanya baginda mengerjakan solat di waktu siang sebanyak 12 rakaat. Jadi dapat kita lihat ini adalah ciri-ciri ataupun yang selain daripada Nabi SAW lah. Maksudnya untuk kita ni, ciri-ciri mereka-mereka yang ahli ibadah, yang senantiasa lakukan ibadah, setiap malam lakukan ibadah, ataupun pada setiap minggu, hujung minggu lakukan ibadah. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, malam tersebut beliau tertidur atau bangun saja dah terlambat. Kemudian ataupun pada Sabtu Minggu malam Sabtu malam Minggu tu, hari Sabtu malam Minggu tu beliau penat sangat, tak sadar saja masuk waktu subuh katakan. Jadi beliau ketinggalan solat malam. Bagi golongan-golongan ini, di mana beliau memang beristiqamah, kemudian beliau tertidur pula pada waktu yang lazimnya, nescaya di waktu duha, waktu siang,
beliau tunaikan solat yang tadi malam tak tunaikan solat. Dan dia akan dapat pahala sama seperti solat malam walaupun dilakukan di waktu siang. Kerana beliau ini kategori orang yang beristiqamah melakukannya. Bezalah, orang akan kata, Ustaz, ni kan sunat. Sunat kalau tak buat tak berdosa. Betul kan? Kalau tak buat tak berdosa, tak perlu nak qada. Ya, ini cakap orang-orang yang memang tak buat. Jadi tetapi kalau sebahagian golongan orang yang memang istiqamah kemudian tak lakukan, Allahu Akbar, rasa macam sayang sangat, bukan tertinggal solat fardu, tetapi sayang sangat tertinggal solat sunat. Bagi sebagian orang yang telah dapat merasakan kenikmatan dapat rasakan nikmat ibadah. Jadi waktu malam tertinggal, nescaya beliau itu gantikan dengan solat di siang hari. Ketika solat duha dah siang, maka dia pun tunaikan solat kebiasaan yang dilakukan pada waktu malam. Begitu juga kalau orang-orang yang telah merasakan nikmat membaca Quran, kalau dia tak dapat membaca Quran di waktu malam, hari ini kerana tertidur atau sebab-sebab tertentu, beliau itu gantikan dengan membaca Quran di waktu siang. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah dan diperbolehkan. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man nama an jizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kataba ka'annama qara'ahu minal lail." Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang tertidur sehingga meninggalkan sebahagian wirid-wirid atau amalan-amalannya tertentu yang selalunya dilakukan pada waktu malam, lalu dia tertidur, lalu dibacanya selepas solat subuh, katakan sebelum solat zuhur, nescaya beliau itu mendapat pahala seolah-olah beliau membaca wirid tadi, berzikir tadi pada waktu malam. Jadi di sini dapat kita lihat seperti mana saya sebutkan tadi, kalau sekiranya kita itu memang lazimnya, memang kebiasaan kita melakukan amalan-amalan tertentu di waktu malam, kemudian atas sebab-sebab tertentu pada malam tersebut kita tertidur dan sebagainya, dan kita gantikan di waktu siang, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala menulis pahala ibaratnya kita melakukan di waktu malam tadi. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini dapat kita lihat dan dapat kita bincangkan bahawasanya ganjaran solat malam itu begitu besar sekali dan kita sangat-sangat digalakkan. Apatah lagi para jemaah yang dirahmati Allah, kita berada di hujung, kita berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan ujian dan cabaran. Kita menghadapi berbagai wabak penyakit zahir yang dapat dilihat, wabak penyakit zahir atau batin yang tak dapat dilihat, wabak penyakit dalam diri kita, penyakit hati kita, dan berbagai-bagai penyakit yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Maka kadang-kala kita usaha dengan berbagai-bagai usaha, kita minta tolong sana, kita mohon tolong di sini. Dalam kita minta tolong orang, kadang-kala kita lupa bahawasanya di sana ada tempat untuk kita mengadu. Di sana ada tempat untuk kita bermunajat. Di sana ada tempat untuk kita bersandar. Di sana ada tempat untuk kita meluahkan, yakni kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menciptakan kita. Maka atas dasar demikian para jemaah, alangkah baiknya kalau kita dapat cuba untuk melaksanakan. Hari ini perbincangan kita terakhir tentang solat malam. Minggu hadapan kita akan masuk perbincangan solat malam di waktu bulan Ramadan. Jadi apakah jenis-jenis solat malam yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan. Tetapi perbincangan kita hari ini dan selama 2-3 minggu yang lalu adalah tentang fadilat dan ganjaran solat malam.
Dan kita telah mengetahui solat malam itu walau setakat 2 rakaat itu juga adalah afdal, adalah baik. Maka nescaya kalau kita selama ini memang jarang solat malam, jarang berqiyamul lail, maka alangkah baiknya apa kata kita mulakan qiyamul lail. Qiyamul lail seperti mana kita mengetahui sebagai permulaan, kalau agak sukar bagi kita, buat walau 2 rakaat. Apa juga solat yang kita lakukan selepas solat fardu isyak telah dikategorikan sebagai qiyamul lail. Jadi selepas solat isyak kau dapat solat 2 rakaat dan sebagainya. Kemudian kalau nak solat witir 1 rakaat, alhamdulillah. Adalah lebih baik berdasarkan pengajian kita ini, kita mengetahui solat malam yang terafdal adalah pada 1/3 malam terakhir. Dan berdasarkan hadis, Rasulullah SAW telah mengkhabarkan pada 1/3 malam terakhir itu Allah Subhanahu Wa Taala akan turun ke langit dunia dan menyeru mana-mana hamba-hambanya yang ingin berdoa, Allah Taala akan kabulkan doanya. Adakah hamba-hambanya yang ingin meminta, Allah Taala akan perkenankan permintaannya. Adakah hamba-hambanya yang ingin mohon pengampunan, Allah Taala akan ampunkan dosa-dosanya. Dan perkara itu berlaku pada 1/3 malam terakhir. Dan kita dah mengetahui tadi, apabila kita katakan 1/3 malam terakhir, bilakah 1/3 malam terakhir? Dia itu lebih kurang 3 jam, 3 jam setengah terakhir sebelum masuk waktu subuh. Lebih kurang daripada pukul 2 sampai pukul 5.30, sampai waktu subuh. Itulah 1/3 malam terakhir. Dapat bangun pukul 2.30, alhamdulillah. Dapat bangun pukul 3.30, alhamdulillah. Kalau tak bangun pukul 2.30, takut nanti tak dapat tidur pula atau tak dapat bangun subuh. Maka bagi mereka-mereka yang agak lemah, kalau subuh pukul 5.30, dia bangun pukul 4.30. Bangun pukul 4.30, solat malam. Kalau tak dapat bangun pukul 4.30, solat bangun pukul 5 pun, alhamdulillah. Solat 4 rakaat, 6 rakaat dan sebagainya. Nak solat apa Ustaz? Dia boleh tunaikan solat apa juga solat. Tak semestinya disebutkan sengaja aku solat tasbih kerana Allah, sengaja aku solat tahajud kerana Allah. Beliau kalau tak tahu dia setakat tunaikan solat sunat. Allahu Akbar. Sengaja aku solat sunat. Dia nak solat qiyamul lail. Solat qiyamul lail juga disebutkan sebagai tahajud. Dia bertahajud. Jadi apa juga solat yang dilakukan di waktu malam itu sebenarnya dia bertahajud. Itulah qiyamul lail. Maka kalau dia tak sebut identify solat apa, solat tasbih ke solat hajat atau sebagainya, sengaja aku tunaikan solat sunat kerana Allah, Allahu Akbar. Itulah dia solat 2 rakaat, 4 rakaat di waktu malam. Dan seperti yang saya katakan, jadikanlah waktu malam itu, kerana waktu-waktu itu waktu-waktu yang sangat mustajab doa. Waktu yang sangat dekat hamba dengan Tuhannya. Maka atas dasar demikian, lamakanlah rukuknya. Lamakan sujudnya. Bagaimana nak lamakan rukuk? Lamakan rukuk dengan baca Subhana Rabbiyal Azim. Bukan setakat 3 kali. Bacalah 7 kali. Bacalah 9 kali. Bacalah 20 kali. Atau tak perlu hitung. Baca sampai kita rasa nikmat sepanjangnya kita baca. Lalu sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil as-samawati wal ard wa mil ma bainahuma wa ma syi'ta dan sebagainya. Min ba'd. Kita lamakan rukuk i'tidal kita. Kemudian sujud kita lamakan subhana rabbiyal a'la. Baca 10 kali, 20 kali atau tak perlu dihitung bilangan tasbih yang kita baca. Kemudian rabbighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna ketika duduk antara 2 sujud. Lalu sujud, ketika sujud yang seterusnya, perbanyakkan tasbih, lalu berdoa kepada Allah, bermunajat, titiskan air mata, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika sujud. Kita dah belajar bab ini. Kita boleh baca doa ketika sujud itu walau dalam bahasa Melayu. Kita ada 4 kali sujud, 2 rakaat. 1 rakaat rukuk sujud pertama, 1 rakaat sujud kedua. Rakaat pertama, sujud kedua. Mungkin kita boleh bagikan sebagai contoh, pada rakaat pertama, sujud pertama, sujud kedua tu, sujud pertama kita minta dalam masalah urusan dunia. Sujud kedua kita minta doa untuk ahli keluarga kita. Kemudian rakaat kedua kita doa untuk kesihatan, kesejahteraan. Kemudian sujud yang terakhir kita doa tentang kematian. Minta kepada Allah SWT agar kita dapat dimatikan dengan dalam keadaan husnul khatimah, dalam dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah,
Sebagai contoh, jadi maksudnya kita ketika sujud tu kita perbanyakkan doa dan sampai titiskan air mata. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita cuba usahakan. Kemudian kita tutup dengan satu rakaat solat witir juga memadai. Alhamdulillah. Kalau kita dapat bangun subuh, sebelum subuh sedemikian, Alhamdulillah. Kalau tidak, maka selepas solat isyak kita solat witir dahulu, katakan. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Memandangkan kita sedang bincangkan tentang solat qiyamul lail dan kita selama 3 minggu telah kita kupaskan tentang kebaikan, fadilat, ganjaran solat qiyamul lail, dan kita juga naklah kalau dapat ilmu kita ni diberkahi. Apa kata? Ya, saya tahu, saya yakin ada di antara ramai di antara jemaah-jemaah kita memang telah lakukan solat qiyamul lail. Alhamdulillah. Moga-moga mereka-mereka yang telah melaksanakan solat qiyamul lail, Allah Taala berikan istiqamah, Allah Taala berikan ganjaran sebaik-baiknya, Allah Taala berikan kenikmatan, berikan jalan keluar daripada masalah yang kita hadapi dan dapat beristiqamah dengan amalan tersebut. Tetapi ada di antara kita pula mungkin selama ini kurang beristiqamah mendirikan solat qiyamul lail. Mungkin ada di antara kita ini kurang mengerjakan solat qiyamul lail. Baik. Bagi mereka-mereka yang kurang melakukan solat qiyamul lail ataupun jarang melakukan solat qiyamul lail, memandangkan kita ini sedang bincangkan tentang solat qiyamul lail dan kita baru belajar tentang solat qiyamul lail, nescaya apa kata? Kita buat homework ataupun kita adakan majlis, kita buat solat qiyamul lail. Masjid ditutup buat masa ni, tak mengapa. Kita buat semua, bukan kata buat qiyamul lail kat Zoom lah ya, kita buat sendiri-sendiri. Tetapi untuk jemaah kita ni, kita jemaah Masjid Qasim sekarang ini bersama teman-teman kita, ada yang daripada luar Masjid Qasim juga, kita letakkan azam. Hari ini hari apa? Hari ini berapa hari bulan? Hari ini 29 September. Baik. Hari ini hari Selasa. Apa kata hari Sabtu ni? Sabtu ni 2 hari bulan Sabtu ni berapa hari bulan? 3 hari bulan Oktober. Baik. Sabtu, Minggu. Minggu hari 4 hari bulan 4 hari bulan Oktober. Jadi hari Minggu tak kerja kan selalunya. Nescaya hari Sabtu ni waktu malam kita letakkan niat dan kita bangun untuk solat tahajud. Boleh para jemaah? Jadi kita akan solat tahajud pada waktu kita akan solat tahajud pada hari Sabtu ni. Kita buat majlis dan kita buat secara bersamaan. Cuma walaupun ada di antara jemaah kita yang mungkin tak dapat bersama, ataupun ada jemaah kita memang kita tak dapat bersama-sama lah pergi ke masjid, tetapi kita berazam dan kita saling kuat menguatkan. Kalau kita dah letak azam dan kita mungkin boleh WhatsApp teman kita, bangunkan, kejutkan teman kita, seolah-olah kita buat majlis ini di masjid. Ustaz, ni sempena apa? Sempena kita baru belajar bab qiyamul lail. Ada di antara kita dah memang laksanakan qiyamul lail, alhamdulillah. Ada di antara kita jarang lakukan qiyamul lail. Dan memandangkan kita baru belajar, apa kata kita amalkan apa yang kita belajar. Nak suruh buat malam ni, besok nanti ada yang bekerja. Jadi kita buat bersama-sama. Setuju ke tidak? Jadi kita buat bersama-sama, semua jemaah kita ini akan lakukan qiyamul lail pada hari Sabtu ini. Dan saya tak suruh bangun pukul 2 pagi ya. Setakat permulaan, apa kata subuh pukul 5.30 lebih kurang. Jadi kita bangun pukul 4.30. Sekejap saja, 1 jam saja. Jadi kalau nak bangun 4 suku, kemudian 4.30 kita mulakan, kita ada 1 jam untuk qiyamul lail. Macam mana nak buat qiyamul lail? Seolah-olah kita berada pada bulan Ramadan, kita laksanakan solat pada bulan Ramadan, tetapi sekarang ini kita buat di luar bulan Ramadan. Kita akan solat qiyamul lail. Setuju ke tidak? Jadi kalau mereka-mereka yang setuju, kita ada di antara jemaah kita ada grup-grup ataupun ada teman-teman, di waktu kalau kita dah setuju nanti insya-Allah kita message teman-teman, kejutkan teman-teman bilakah kita punya mau'id, bilakah kita punya appointment kita, majlis kita ini adalah hari Sabtu ini. Hari Sabtu ni yakni 3 hari bulan Oktober. Ya. 3 hari bulan Oktober, nescaya kita akan mengadakan solat qiyamul lail.
di rumah masing-masing. Tak perlu di masjid dan tak perlu ambil gambar. Tak perlu nak kita nanti dah ambil gambar kita upload kat dalam status kita bahawasanya tadi malam kita qiyamul lail, tak perlu. Yang penting di antara kita setuju dan kita boleh saling mengejutkan antara teman-teman kita dan kita tahu bahawasanya semua jemaah kita ini akan berqiyamul lail sama-sama pada hari Sabtu di rumah masing-masing. Ya, boleh para jemaah? Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan melaksanakan solat qiyamul lail untuk mengamalkan apa yang kita baru belajar mengenai bab qiyamul lail ini. Alhamdulillah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah, seperti biasa sebelum saya menutup majlis, kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan kalau siapa ada soalan, boleh kita bincangkan bersama. Baik, untuk pengetahuan kita ya, Ustaz Azim ada di belakang tabir. Beliau akan monitorlah perbincangan kita ini dan orang siapa letakkan komen ataupun soalan di ruangan komen, beliau akan pamerkan soalan tersebut untuk kita kupaskan bersama. Soalan pertama daripada Puan Junaidah Ismail, Ustaz boleh tak kita niat solat tahajud 4 rakaat tanpa 2 salam? Pada rakaat kedua ada tahiyat awal. Pada solat witir niat solat 3 rakaat. Pada tahiyat awal ada tahiyat awal pada rakaat kedua ke tidak? Baik. Secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita mendirikan solat qiyamul lail, afdalnya kita buat solat 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Jadi kita buat solat 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam. Itu lebih afdal daripada kita buat 4 rakaat sekaligus. Jadi apabila kita nak niatkan tu, kita hanya niatkan sengaja aku tunaikan solat sunat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Tak perlu kita nak sebutkan 2 rakaat atau 4 rakaat, tak perlu kita sebutkan, kita buat 2 rakaat 2 rakaat. Tetapi kalau kita nak sebutkan juga diperbolehkan, kita nak buat 4 rakaat sekaligus pun boleh. Afdalnya solat sunat adalah 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kalau kita nak buat nanti solat tahajud, kita buat 2 rakaat salam. Dan 2 rakaat ni kita buat lama. Seperti yang saya katakan. Jadi kalau 4 rakaat itu kita buat lama, nanti takut terlupa pula ini rakaat ketiga ke rakaat kedua ke, dah pada pukul 4:30 pagi kan. Jadi yang baik kita buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Itu lebih afdal. Dan kita lamakan rukuk kita, kita lamakan sujud kita. Kalau solat witir, kalau bagi mereka yang nak lakukan solat witir 3 rakaat sekaligus, boleh juga, boleh buat 3 rakaat sekaligus atau 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Kedua-dua cara diperbolehkan seperti mana dulu pernah kita belajar ketika solat witir. Kalau kita nak buat 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat diperbolehkan. Kalau kita nak buat 3 rakaat sekaligus, diperbolehkan. Dalam kitab Subulus Salam dijelaskan bahawasanya barang siapa nak buat 3 rakaat sekaligus solat witir, maka pada rakaat kedua tidak duduk tasyahud awal. Jadi kalau nak buat solat witir 3 rakaat, dalam kitab Subulus Salam diterangkan kita tidak duduk tahiyat awal pada rakaat kedua. Ini untuk membezakan solat witir dengan solat maghrib. Jadi kita rakaat kedua terus kita bangun pergi rakaat ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan para jemaah kalau ada soalan yang lain. Baik. Soalan seterusnya, surah-surah lazim apa yang dibaca untuk solat tahajud? Boleh tak kita ulang surah-surah yang sama? Kalau kita mampu, kalau kita dapat menghafal surah-surah yang panjang, boleh kita baca surah-surah yang panjang. Kalau tak mampu kita baca surah-surah daripada Al-Quran, surah-surah surah Al-Baqarah yang panjang atau sebagainya, boleh kita mengambil beberapa ayat-ayat tertentu. Kalau tidak juga, nescaya kita boleh baca surah daripada juz Amma, juz 30 ni boleh kita baca. Sebagai contoh kita baca surah Al-A'la, surah Al-Fajr, surah Al-Ghashiyah, dan katakan surah-surah yang agak panjang lah dibandingkan dengan surah-surah yang lain. Akan tetapi kalau tak mampu juga, kita boleh baca surah-surah tak panjang sangat, surah Wattin dan sebagainya. Jadi kita boleh baca surah Wattini Wazaitun, baca surah Ad-Duha dan sebagainya. Boleh juga kita baca surah-surah sedemikian.
Katakan kita tak hafal juga surah-surah begitu. Baik, kalau kita tak hafal surah-surah yang panjang sedemikian, yang pertengahan juga tak hafal, kita hanya hafal surah Qul ya ayyuhal kafirun, surah-surah yang li'ila fi Quraisy, kita boleh baca juga. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan pada rakaat pertama kita baca 10 kali Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kita baca Qul huwallahu ahad 10 kali, diperbolehkan. Tak semestinya 10 kali, kita nak baca 5 kali boleh, kita nak baca 3 kali boleh. Jadi memandangkan kita nak berdiri lama, kita baca surah itu berulang-ulang, diperbolehkan. Kemudian rukuknya tadi, seperti yang saya katakan, tak semestinya kita baca 3 kali. Tak perlu kita baca 3 kali, kita baca Subhan Rabbiyal Azim, kita baca 10 kali atau 20 kali, diperbolehkan. Atau baca sampai agak-agak lama begitu, diperbolehkan tanpa menghitungnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Puan Rohani Hasan bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Sejauh manakah seorang isteri boleh melakukan amalan sunat tanpa izin suami? Adakah diterima Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita lakukan tanpa izin suami? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kalau sekiranya seorang isteri ingin melakukan amalan sunat, kita lihat suaminya ada rumah ke tidak. Kalau kebetulan suaminya tiada rumah kerana bekerja dan sebagainya, maka kita boleh lakukan, katakan kita bangun waktu malam, kita lakukan solat tahajud, diperbolehkan. Tetapi kalau sekiranya suaminya ada rumah, kita minta izin suami. Kita minta izin suami untuk lakukan amalan solat sunat di waktu malam. Kerana kemungkinan si suami itu mungkin berhajat kepada isterinya, atau mungkin selepas subuh ni suami tadi ada sesuatu nak bincangkan atau ada seperkara yang nak dilakukan. Jadi si suami tak nak pula isteri nanti tak solat tahajud di waktu malam, kemudian waktu lepas subuh lemah nak tidur pula, jadi akan mengganggu ataupun hak si suami tak dapat tertunai. Jadi atas dasar demikian, kalau si isteri nak solat tahajud atau nak qiyamul lail, perlu minta izin suami. Kalau suami izinkan, alhamdulillah, bolehlah dia itu solat tahajud. Akan tetapi katakan bagi mereka yang suaminya tiada di rumah ataupun memang berada di luar negara atau sebagainya, maka beliau itu boleh melakukan solat tahajud walau tanpa meminta izin daripada suami. Ataupun kadang-kala suami isteri ni boleh bincangkan, si isteri minta izin mutlak lah, bang bila-bila saya rasa keinginan untuk tunaikan solat malam, abang izinkan ke tidak? Boleh, silakan. Bila-bila awak nak solat malam sajalah, tak perlu minta izin lagi. Suami dah kasih blank check, mudahlah begitu. Ini contoh. Wallahu a'lam bishawab. Puan Aziza Abdul Rahman bertanya, selepas solat isyak kita ada buat witir 1,5 rakaat ke? 1 atau 2 rakaat, ada boleh kita buat witir bila bangun waktu malam. Baik. Bagi sesiapa yang telah tunaikan solat witir selepas solat fardu isyak, sama ada 3 rakaat atau 1 rakaat, kemudian di waktu malam dia nak tunaikan solat qiyamul lail, beliau tak perlu mengulangi solat witir sekali lagi. Perkara ini telah kita bincangkan. Rasulullah SAW menyebutkan la witrani fil lailah. Tiada 2 witir pada satu malam. Jadi pada malam itu telah kita laksanakan witir, maka telah tertunai witir itu, telah tertunai witir pada malam tersebut. Tak perlu kita tunaikan witir sekali lagi. Ada hadis tadi kita katakan bahawasanya witir afdalnya adalah malam yang jadikan solat yang terakhir. Akan tetapi itu tidak semestinya. Kalau kita mampu yakin boleh bangun malam, kita jadikan witir solat yang terakhir. Tetapi kalau kita nak berjaga-jaga, bimbang tak dapat bangun malam, kita boleh solat witir lebih awal. Dan solat witir tidak disyaratkan menjadi solat yang terakhir, dijadikan solat yang terakhir. Maka kita boleh solat witir bila-bila. Dan apabila kita telah solat witir, tak ada halangan, tak ada larangan untuk kita mendirikan solat qiyamul lail. Selepas solat witir, kita tetap boleh mendirikan solat. Wallahu a'lam bishawab. Soalan seterusnya, solat qabliyah dan ba'diyah dan duha pun minta izin suami ke Ustaz bila suami ada di rumah? Baik. Secara umum kita mendirikan solat sunat itu, kita minta izin suami, ataupun kita nak beribadah sunat itu kita minta izin suami kalau sekiranya ibadah kita itu boleh mengganggu hak seorang suami.
Ya, jadi kita tak nak ibadah kita itu boleh mengganggu hak seorang suami. Tetapi katakan secara umum, katakanlah ya, suami isteri dua-dua ada masa lapang masing-masing. Si suami kata dia nak buat nak baca buku, kemudian dia kata awak nak duduk luar lah, nak duduk luar tengok TV ke apa, maka isteri pun duduk luar tengok TV. Kemudian dia nak solat duha pula, daripada aku tengok TV lebih aku solat duha. Nak kena minta izin suami ke? Dalam hal itu tak perlu, kerana ini dah masa yang dibenarkan untuk mereka buat urusan masing-masing, diperbolehkan. Ini contoh. Jadi begitu juga katakan selepas azan kita berada di masjid. Kita pergi masjid, lepas azan nak solat buat qabliyatan. Alamak, tadi lupa pula nak minta izin suami tunaikan solat qabliyah. Ni macam mana ni? Jadi dalam hal ini suami ada kat ruang muslimin kat bawah, kita ruang muslimat kat atas, dan kita waktu ni tak menjejas masa dengan suami, tak menjejas hak suami. Kita memang kat situ. Jadi tak, walaupun kita tak minta izin suami, kita boleh mendirikan solat. Jadi secara umum para jemaah, suami isteri itu mungkin apa yang mereka boleh lakukan, boleh dapatkan izin-izin yang general lah, katakan. Bang, saya nak beritahu abang, kadang-kala abang tak dekat rumah ke, kadang-kala abang sibuk ke, abang tertidur, saya nak minta izin lah secara umum, bila-bila saya nak tunaikan solat duha atau solat sunat, abang izinkan ke tidak? Suami akan kata izinkanlah. Begitu juga isteri boleh katakan, abang kadang-kala abang tak dekat rumah, saya nak minta izin, kadang-kala saya nak pergi kedai beli barang urgent, nak kontak abang kadang-kala sukar, boleh tak abang izinkan? Jadi suami kadang-kala izinkan, okeylah, kalau ada benda-benda nak pergi pasar, nak beli benda-benda urgent, pergilah, tak perlu minta izin, asalkan pergi cepat balik cepat, jangan merayap. Atau ada suami kasihkan lingkungan, baiklah awak tinggal Tampines kan, awak kalau setakat nak pergi kawasan 200 lebih, sana semua okey, tak perlu minta izin. Tapi tak boleh lebih daripada Masjid Gufran yang area 800 lebih dah tak boleh pergi. Ini contoh. Ataupun kalau nak jalan-jalan dengan kawan-kawan kawasan Tampines, silakan, tak perlu minta izin. Tak boleh pergi sampai Bedok, Gilang. Kalau nak pergi Bedok, Gilang, minta izin. Ini contoh. Jadi kalau suami dah kasih izin mutlak begitu, lebih mudah untuk si isteri, tak perlu setiap kali nak kena minta izin. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan lain, silakan. Baik, soalan seterusnya. Kalau kita tidur selepas isyak, tiba-tiba jam 12 kita terbangun, boleh tak kita kerjakan solat tahajud? Kalau kita tertidur selepas solat isyak, kemudian jam 12 kita tersadar, kita nak bangun solat tahajud, memang sangat diperbolehkan, alhamdulillah, dan itu adalah antara amalan yang sangat baik. Kalau kita dapat bangun, sebab kenapa? Kalau orang dah tidur tu dah nyenyak, selalunya agak sukar untuk bangun waktu malam. Tetapi kalau kita dapat bangun di waktu malam, alhamdulillah, itu adalah baik. Alhamdulillah. Silakan, ada soalan yang seterusnya? Soalan daripada Puan Ida Harun. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa iftitah dalam solat-solat sunat rawatib, apa hukumnya? Mohon pencerahan. Baik, doa iftitah, maksud iftitah tu adalah doa pembukaan. Jadi sebenarnya kita, kalau kita memang ada masa, memang kita tetap digalakkan dan disunatkan membaca doa iftitah pada solat-solat sunat. Jadi pada solat sunat kita baca doa iftitah. Cuma kalau solat sunat rawatib tu, kita lepas solat sunat ni kita nak tunaikan solat fardu isyak, atau lepas ni nak tunaikan solat fardu zuhur. Apatah lagi kalau kita kat masjid, bimbang-bimbang kalau kita solat kita panjang sangat, takut nanti ketinggalan solat jemaah. Jadi atas dasar demikian, kita boleh tinggalkan doa iftitah kita daripada ketika kita mendirikan solat rawatib. Solat rawatib tu adalah solat qabliyatan dan ba'diyatan. Sebelum atau sesudah solat fardu zuhur, solat fardu lah. Tetapi pada solat-solat sunat yang lain, kita tetap digalakkan untuk membaca doa iftitah. Mungkin kita boleh membaca doa iftitah yang ringkas. Sebelum ini telah kita belajar doa iftitah ada berbagai jenis. Ada berbagai tata cara membaca doa iftitah, beberapa riwayat. Kita boleh baca doa iftitah yang ringkas. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jidduka wa la ilaha ghairuk. Ini contoh. Jadi ini contoh
Itu doa iftitah. Dulu ketika bab doa iftitah dalam kitab kita, kita dah belajar dan kita telah ambil ada beberapa jenis doa iftitah. Jadi ketika solat sunat, kita tetap digalakkan untuk baca doa iftitah. Cuma tak wajib. Doa iftitah kalau kita tak baca, solat kita tetap sah. Cuma memandangkan kita nak solat lama, nak berdiri lama, maka baiklah untuk kita membaca juga doa iftitah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan yang lain? Silakan. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Cuma jangan lupa kita ada appointment. Ya. Appointment kita bila? Minggu ini insya-Allah jemaah kuliah hari Selasa, jemaah Masjid Qasim kuliah hari Selasa akan mengadakan solat Qiyamul Lail. Bertempat bukan di masjid tetapi bertempat di rumah masing-masing. Masanya adalah solat akan bermula pada pukul 4.30 pagi. Boleh? Kalau kita terlewat maka 4.45 pun boleh, plus minus. Apakah solat yang kita nak buat? Apabila kita bangun, kita telah berwuduk, maka kita solat ringkas 2 rakaat. Lepas tu kita solat sunat. Solat sunat tahajud ke qiyamul lail, semua diperbolehkan. Tak ada solat sunat yang khas yang perlu kita jatuhkan niat nak kena solat tasbih ke solat hajat, tak perlu. Kita baca tunaikan solat sunat. Kita takbir, mulakan dengan doa iftitah, lepas tu baca suratul Fatihah, lepas tu baca surah, lepas tu kita rukuk, lamakan rukuk kita, kemudian i'tidal, lamakan i'tidal kita, sujud, lamakan sujud kita, dan kita perbanyakkan tasbih, tahmid, takbir, doa ketika sujud, walau doa dalam bahasa Melayu pun boleh. Lepas tu duduk antara dua sujud, sujud sekali lagi, lamakan sujud, kemudian kita bangun rakaat seterusnya, buat 2 rakaat. Kemudian kalau memang pasti ada masa, kita buat lagi 2 rakaat. Jadi kita buat sama ada nak buat 8 rakaat, alhamdulillah. Kalau tak mampu buat 8 rakaat, kita buat 2 rakaat, 2 rakaat pun memadai. Kemudian kita tutup dengan solat witir, sama ada 1 rakaat atau 3 rakaat. Itu homework kita dan itu adalah program kita, ya. Jadi program kita bukan hanya program kuliah belajar secara ataupun class base saja, tetapi ada praktikal. Ini praktikalnya. Jadi insya-Allah appointment kita ataupun majlis kita seterusnya adalah pada hari Sabtu ini, Sabtu malam Minggu. Besoknya hari Minggu, alhamdulillah. Jadi bagi kaum muslimin, mungkin kalau lepas solat witir, kalau kita ada masa, kita boleh tunaikan solat fardu isyak di masjid. Ya, kalau kita dapatlah. Kalau tidak, kita boleh solat berjemaah dengan isteri di rumah pun diperbolehkan. Cuma kita cuba usahalah. Jadi pengajian kita ada praktikalnya, yakni hari Sabtu ni. Hari Sabtu malam, hari Minggu pagi insya-Allah, ya. Hari Sabtu berarti Sabtu adalah 3 hari bulan, hari Minggu 4 hari bulan, 4 hari bulan pagi insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bertemu di alam maya untuk kita sama-sama mendirikan solat tahajud untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.